Assalamualaikum. Hai, saya Syuk. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey, Mi. Selalunya sebelah kau Apis. Kan? Kali ni kita tukar. Kan? Aku pula dekat sini, Apis kat mana? Kita nanti akan bagi tahu. Tapi sebelum tu, Mi, Yes, kepada anda jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Kepada yang dah pun subscribe, kami ucapkan ribuan terima kasih. Kepada mereka yang nak support kita dengan lebih lagi, Syuk, bolehlah hantar super sticker dan juga super chat. tak dilupakan juga kepada yang nak jadi sebahagian keluarga Santai Chill, bolehlah menyumbang RM5 untuk sebulan sahaja. Okey. Okey, Mi. Yes. Hari ni kita bila lah layout macam ni, adalah tetamu jemputan. Ya, secara live, secara secara berdepan, Syuk. berdepan. Tapi Syuk kan, hari ni aku cukup teruja lah, cukup kagum lah. Kenapa? Sebab tetamu kita hari ni agak lain pada yang lain. Agak special. Namanya tu sering orang kata disebut-sebut Betul. Okay, tak lain tak bukan kita bersama dengan Sam. Okey, tapi mukanya tak adalah disebabkan diorang selalu cakap aku Sam kan. Hari ni kita buktikan yang bahawa Musliman Jokowi bukanlah seorang Sam. Gitu. Tak dilupakan juga saudara di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Datuk Hafiz Sani Ya. Okey. Sega. Kita mungkin ada sebab lah kenapa dia duduk sana. Kenapa? Kan? Mungkin cerita yang kali ni ada kena-mengena dengan Hafiz. Jadi cerita ni yang dapat tahulah cerita Sam dan Hafiz saling berkait. Sebab diorang ni sentiasa sekali lah masa tu kejadian yang berlaku ni sekali. Wah, makin special lah, makin menarik lah. Tapi sebelum tu aku nak bertanya kepada siapa nama? Usaman. Usaman Jokowi. Bekerja baru sebelah tu. Baru intern. Yang Azmi lama tu dah pecat lah yang monyang tu. Dah, aku cakap potong-potong tak nak, aku ambil potong. Sila beri tunjuk ajar. Okey. Okey, Pis. Cerita yang kali ni lah, aku tak tahulah tiba-tiba kau ada cerita. Ada dengan Sam pula tu. Yes. Apa ceritanya ni? Cerita kali ni aku dah peram lama kan sebenarnya kan. Lama nak orang kata nak lepaskan cerita ni. Sampai dah duk fikir dengan layout yang baru. Kali ni aku bawakan Sam, aku pujuk Sam, kali ni kita kasih all out ni ceritanya. Tapi untuk permulaan bukan cerita pada aku dulu, kita dengar dulu Sam dulu baru aku sambung cerita aku. Okey. Kita belum dengar suara Sam. Assalamualaikum Sam, apa khabar? Waalaikumsalam. Ni blur kan? Ini blur. Jangan risau. Daripada belakang kau je. Kamera depan tu tak nampak. Kau jangan ke depan sikit lah. Nanti nampak pula muka kau kan. Okey Sam, mungkin kau bolehlah cerita apa yang jadi ataupun kau nak ceritakan. Dah boleh start dah? Boleh start. Okay, dia macam ni tau. Cerita ni sebelum kita pergi jauh lah kan, Hafiz ni dia selalu datang lepak dengan aku. Kadang-kadang yelah cerita pasal studio, pasal apa. Kan itu korang kena gangguan kan. So ada dia lepak-lepak just yelah kawan-kawan. Selagi dia nak pujuk-pujuk lah. Okay, ada satu hari ni aku tengah dapat job tau, buat satu rumah ni.
masa nak buat rumah ni memang kau rasa macam tak sedar hati lah. Rumah ni dah kosong lama. Owner ni dia sewakan dekat orang lain. Lepas tu masa PKP orang tu dah keluar. PKP 2 tahun dah kan. Tanpa kita sedar kan. Sudah 2 tahun tau tak ada penghuni. Okay, aku ambil tender, mengecat, hiasan dalam lah, biskoting apa semua. Okay, aku masuk. Silap aku time tu aku masuk, just aku bagi salam. Lepas tu aku buka lagu kuat-kuat. Biasalah lagu ekspedisi kan, apa semua kan. Okay, dah dalam pukul aku buat pasang kayu. Okay, dekat dia ada satu hall tau ke dapur. So aku ruang tamu, dinding yang nak ke dapur tu aku pasang kayu tau, pasang. Tiba-tiba aku dengar budak menangis pukul 4 petang. 4 petang. Aku macam anak jiran kot. 2 kali aku dengar. Kali ketiga tak tahan aku cakap mana pergi bunyi kan. Sebab yang menyebabkan aku nak cari bunyi tu, aku keluar pada rumah, aku usah tanya Hafiz lah, rumah tu dia sebiji je. Okay. Tak ada jiran yang masih duduk. Mana rumah sekeliling dia tu kosong. Faham. Okay, aku masuk. Kau tahu aku buat apa? Setiap bilik tu aku pergi buka. Ada budak tak? Ada budak. Aku pergi tengok setiap bilik sampai bilik ujung. Bilik yang ke arah dapur. Aku macam tak ada apa kan. Aku sambung lagi. Hari kedua, aku ni suka buat kerja sampai malam sebab aku buat seorang. So aku kerja sampai 8, kadang-kadang 10, 12. Okay. Hari kedua tu yang aku kena gangguan ni aku rasa ekstrim juga lah. Sebab kalau takkan nangis tu aku macam tak kau lah kan. Tapi yang kedua ni, aku tengah time tu dah nak maghrib. Bunyi orang ketuk pintu kuat-kuat tau. Bukan tok tak ada. Memang macam kau macam Azmi, okay. Aku kunci, nak keluar. Oh, okey. Macam tu. Dia main tombol tu lah. Main tombol. Kau tahu aku buat apa? Aku pergi kat semua pintu tu. Aku buka semua pintu. Berani kau Tu pula lain macam berani. Aku buka, betul aku sound. Aku cakap, padan muka kau, niat nak melawak. Tapi tak bertempat. Aku cakap, padan muka kau, lepas ni dah tak ada siapa boleh main ketuk-ketuk. Sebab kau buka semua pintu. Sebab aku kerau kan. Faham. Tapi kau tahu apa jadi apa tu? Pintu tutup. Satu pintu yang kat dapur tu aku cerita mengembang. Dia sebab tergesel banyak kali lah. Mana-mana aku pergi rumah pun, contoh aku duduk cerita dengan Hafiz pun, kalau cerita pasal rumah ni, dia auto akan jadi memang. Rasa macam benda tu ada tau. Yes. Dia ikut Penghuni kat situ. Dia macam ikut aku kan. Lepas tu satu sambung balik, yang pintu kat dapur belakang, pintu tu satu je tutup. Pintu lain tu buka. Takkan angin boleh tarik slow tau. Bukan angin tolak, angin tutup. Macam ada orang tarik. Aku dah tahu bilik belakang ada benda tu. Aku buat bodoh lagi. Aku kat situ, itulah rumah antara yang rumah paling lama aku buat 2 minggu. Kau bayangkan. Sebabkan gangguan ni. Lepas tu yang hari ketiga aku kena, aku dah naik cermin. So bila dah naik cermin, kau nak lap cermin tu cantik-cantik kan, nak berkilat kan. Tengah lap, aku nampak ada satu kelibat putih belakang lintas. Aku cakap, buat bodoh lah, aku nak kerja. Sebab kawan aku dah cakap, tak takut lah hantu ni, pergi setan lah dia kan. Hantu tak boleh bagi aku duit. Aku cakap, jalan lah, aku buat. Lalu pergi kelibat. Sampai 3 kali, cakap sadaqallahulazim. Aku keluar. Aku balik sebab aku kata ni dah petanda ni. Sebab time tu dah pukul 11, 11 lebih, 11.30. Sebelah malam? Sebelah malam. Wish. Aku ambil malam. Sebab tu dia selalu datang malam. Kadang-kadang dia teman. Sebab dia bosan-bosan kan. Teman aku awik. Teman lah. Lepas tu, yang melibatkan dia ni, cerita dia macam ni. Okay, dah siap pasang aku nak mengecat. Bila aku nak mengecat, aku akan masking tau. Setiap mana yang tak kena cat, aku akan masking lah. Tutup standard lah, macam kau nak spray kan. Okay, aku masking kat tepi pintu. Time tu dah maghrib, aku dengan adik aku. Dak Mamat. Dak Mamat kan. Mamat ni beleti lah. Nanti aku sharekan video. Mamat ni beleti lah, cakap rumah ni teruk lah, apa semua ada problem lah. Sebab Mamat ni bawa earring.
So aku buat bodoh lah, masking. Time dekat, kau tahu tak, pintu masuk, dekat jenang pintu tu, aku ada jumpa satu kain kuning tu, Pak. Kain kuning berbalut, balutan kain kuning. Niat aku time tu memang tak betul lah. Aku memang saja nak buka. Mahal betul lah. Memang saja nak buka, dan buka bukan dengan isi kosong. Aku buka, aku baca 3 kul auzab bin nas. Paling lama aku baca ayat kursi. Buka sak, angin tepa kat muka. Time tu maghrib, angin tepa. Adik aku dah diam lah. Aku tunjuk. Kau tahu tak apa yang ada dalam kain kuning? Kau pernah tengok kalau kau pergi makan ke kat kedai-kedai makan yang lama-lama dulu, dia ada satu tulisan ayat Quran tapi terbalik, songsang. Kau tak boleh baca. Aku ingatkan Alhamdulillah ke Al-Fatihah ke. Nampak mula macam Al-Fatihah. Bila pusing nampak memang terbalik. Pisan. Aku ada gambar, nanti aku bagi. Aku macam lantak tak tepi lah. Memang niat tak betul. Tengah buat kerja, time tu pukul 8 lebih kan Pisan? Pukul 8 lebih. 8 lebih. Awal lagi. 8 lebih dia datang. Kat situ itu cerita dia. So tapi kejap. Sebelum dia cerita. Okay. Ingat tak masa part 1 aku pernah cakap siapa yang duduk dengan aku mungkin 6 sense dia akan kuat kan? Sekarang ada tarikan. Dia dah kena. Dah habis. Okay. So masa rumah yang dia buat tu dekat dengan tempat kerja aku lah masa tu, dan jarak rumah tu memang sekejap. Masa tu lebih kurang masa tu aku ada kerja semalam malam sebab ada kena settlekan tugasan. So aku pergi rumah dia. Sebab masa tu aku cakap, Sam mana? Aku rasa aku datang rumah kau lepak kejap lah. Sebab dia masa tu nak minta tolong aku tumpang barang masa tu kan. Lagi satu dia nak rokok. Masa tu aku nak rokok. Sebab aku tumpang rokok kat dia. So aku datang rumah dia. Dan untuk pengetahuan korang lah aku pun tak tahu, aku punya indera sense aku ni untuk tahun ni dah makin kuat. Maksud kuatnya, aku bukannya ada sixth sense tak. Aku akan kau pernah tengok tak siapa ni? Ala yang ada dejavu tu. Aku dah lupa dah. Iqmah Hanif kan ada dejavu. Tapi dejavu dia bila dia pandang boleh ada dejavu. Tapi aku punya dejavu, aku mimpi dulu. Selalunya aku mimpi lama tau. Tapi kali ni mimpi aku setiap gap tu tak sampai 2-3 minggu atau sebulan jadi. Aku akan dapat petanda tu dulu awal. Tapi orang yang keliling aku, yang aku rapat je lah, yang aku selalu dejavu lah. Apa benda nak berlaku yang tak baik. Jadinya masa tu dah aku sampai rumah Sam, aku lepas isap rokok. Lepas tu Sam pun macam biasa duk jumpa rumah ni sial lah Pis. Rumah ni berhantu lah apa, dia jumpa. Sambil tu aku masa tu tengah minum air tau. Tengah minum air, isap rokok. Lepas tu masa dia tengah menyumpah naik tangga, dia hempas wire apa aku lupa. Pop. Terus aku pandang dia, aku gelak. Sebab Sam tahu kalau aku pandang dia, lepas tu aku senyum, dia jawab aku tengah sampai. Maksudnya apa yang aku dah pernah mimpi tu dah jadi sekarang ni. Kejap lagi nak jadi. Kau tahu kenapa aku senyap? Kenapa? Dia punya pandang tu macam dia nampak sesuatu. Nampak benda, faham tak? Dia tenung dengan benda tu. Aku ingatkan dia nampak benda ke, sebab aku lah dalam hati aku baru buka siap benda ni. Aku bawa unboxing, aku cakap. Dia nampak ke kat belakang aku. So aku macam memang berubah muka aku first time, muka aku pucat. Lepas tu aku tanya dia. Betul baru dia cakap, dia dejavu. Ya, masa aku dah cakap tu, dia tanya aku, Pis kau okey tak? Kau sial lah, aku dah pandang aku gelak-gelak senyum-senyum. Sebab masa aku pandang si Sam ni, sebab aku nak flashback apa dejavu aku tau. Kejap lagi nak berlaku apa ni, kejap apa nak berlaku. Tapi aku dapat rasa hati aku yang ada something bad lah kejap lagi nak berlaku. So aku pun cakap, Sam, sambil isap rokok, sambil minum air, jom balik. So Sam pun pandang aku, nampak apa Pis? Dia kemas. Sambil tu dia dah kulu kilir lah dengan adik dia. Adik dia pandang lah. Aku masa tu dah, kau nampak apa Pis? Diam lah. Aku ada dejavu. Lepas tu aku keluar pergi rumah, keluar pada rumah tu lah. Duduk depan pagar, dekat depan kereta sambil pandang rumah tu. Masa tu aku bakar rokok sambil pandang depan rumah tu. Hati aku dah tak sedap lah. Aku dah dapat rasa yang benda tu ada kat belakang. Ceritanya dejavu yang aku nampak tu, kalau aku stay kat rumah tu lagi dalam sampai pukul 11, Saya mengemang siap. kat area belakang tu nanti ada satu makhluk. Aku tak boleh describe makhluk macam mana yang aku nampak dalam mimpi aku tu.
Tapi benda tu aku masa tu berdua. Masa tu memang kebetulan adik si Sam ni suruh adik dia balik dulu sebab aku nak ambil nak angkat barang daripada rumah tu dengan Sam nak pergi rumah dia nanti. Okay. So dia suruh adik dia balik dulu. Tapi di Jabur tu aku nampak aku dengan Sam sekejap lagi akan kena kacau teruk lah kat dalam rumah tu. Lepas tu bila adik dia dengar macam aku kata tak sedar hati, adik dia pun stay kejap. Tunggu. Stay kejap. Lepas tu aku punya plan nak terbalik kan lah. So tak payahlah Hafiz tinggal dengan aku. Aku jalan seorang. Sebab satu lagi aku risau dia tak cakap yang dia akan nampak benda tu. Dia kat rumah baru cerita kat aku, rumah aku. Dia just cakap ada sesuatu buruk yang berlaku. So dalam kepala otak aku mungkin aku jatuh tangga, mungkin aku accident ke apa kan. So aku nak terbalik lah benda tu kan. Lepas tu masa nak balik tu aku kemas-kemas lah. Kau ingat ni aku cakap benda tu aku pegang macam ni lah, kumpulan ni kan, kumpulan tisu ni dia macam tinggi besar. Aku letak dalam rumah tu. Bukan, astagfirullahalazim. Benda tu aku bawa keluar, letak dekat beranda ni. Aku siap tunjuk lagi. Peace. Kau nak tahu lah sebenarnya tadi aku ada buka benda ni. Aku tunjuk dia. Time tu dia terus menyumpah aku. Masa dia tunjuk aku tu aku menyumpah dia. Sebab ni terus satu lagi sense aku kalau benda halus ataupun buatan orang, telinga aku akan bingit sebingit-bingit dia macam ada orang tekan tau. Aku akan jadi macam pressure kat telinga ni. So dia tunjuk aku baru dia punya bingit telinga aku masa tu. Aku tu menyumpah kimak punya Sam, aku keluar. Tapi kan time tu kau boleh nampak muka. Kau bayangkan orang yang selalu cerita hantu bila real nakut sial. Aku je kelakar dah hati aku kelakar tapi seram-seram aku kelakar. Kau ingat aku letak benda tu dekat beranda luar. Satu lagi kau kena tahu owner dekat JB time tu. So tak ada saudara dia dekat sini semua. Kita orang balik kan, Pisan. Balik aku cakap dengan adik aku. Cerita atas motor pumpam. Lepas tu adik aku tegur aku. Dak mamat tegur. Bang, kau tak nak singgah mana-mana dulu? Jangan balik rumah dulu, dia kata. Aku faham lah tu. Sebab adik aku dia tahu. Aku cakap tak apalah, kita balik. Kau duduk depan rumah dalam beranda. Rumah aku ada beranda kak. Aku dengan Dak Api duduk tepi longkang. Kita orang selalu duduk tepi longkang borak-borak kan. Bau macam budak pang kan. Lepas tu tengah-tengah lepak cerita. Kita orang bercerita pasal apa yang aku nampak. Dia cerita pasal deja vu dia. Dan time tu aku tak syak owner punya. Aku syak orang yang sewa tu. Sebab aku cakap orang sewa ni kot Pis, dia nak pedajal ke owner ni kot. Aku cakap dan Apis kata kau call owner pukul 11 lebih kan. Aku call owner, cakap Assalamualaikum, apa semua aku terangkan. Kau tu dia cakap apa? Betul lah, itu memang saya punya. Kau rasa apa tu? Aku rasa sial lah. Itu benda yang pertama dalam mulut aku. Selalu kau tengok aku Astaghfirullahaladzim, itu benda tu sial lah. Sebab aku tahu apa, satu benda tu sakit, kacau kerja aku apa semua kan. Duduk bual-bual. Member lapar nak makan. Dia makan. Aku makan kat tepi longkang situ. Aku sembang dengan Sam. Maksud sembang je, aku tak puas hati dengan dia kan. Sebab aku tak puas hati dengan Sam masa tu. Sebab kenapa dia bodoh sangat pergi buka tangkal tu. Aku menyumpah aku ni bodoh lah Sam. Kau bodoh lah. Sambil makan lah. Makan. Dah habis makan lah masa tu. Aku dah habis makan. Aku nak pergi cuci tangan kat depan rumah Sam lah. Ada pipe tu. Aku pergi. Aku masa nak pergi depan rumah Sam, aku berhenti dekat tiang tengah tu kan. Aku rasa meremang lah. Aku rasa meremang ada orang perhati aku kat atas bumbung. So aku macam tak puas hati. Aku tegak kepala. Tegak kepala kat atas bumbung rumah Sam. Lepas tu aku senyum. Lepas tu aku jalan masuk tangan. Lepas tu aku keluar daripada depan rumah Sam. Dah sampai tengah jalan tu, kan longkang dekat sebelah sana. Cakap Sam, cuba tengok atas. Dia pun cakap, tak ada apa lah. Tengok dulu, ada apa? Tak ada apa. Masa tu tanya Sam, dia nampak apa? Kau tahu apa kita nampak? Kalau aku tipu, dia tipu lah. Satu lembaga hitam mencangkung, pandang aku dengan Hafiz tu. Dia pandang, dia mencangkung. Time tu aku cakap dalam hati aku, kau nak duduk, duduk. Jangan masuk rumah. Sebab dalam rumah ni ada adik-adik aku. Kalau kau masuk rumah kau sakit. Aku cakap, sebab time tu aku dah genggam tanah lah. Aku nak baling, tapi aku cakap kalau aku baling, aku selamat masuk rumah. Member ni nak baling. Sebab ayah dia
dia ada orang tua lagi. Ayah Okay, dia ada, mak dia ada kan. So Alright. risau. So jam macam tu malam tu gua tak tidur luar geng. Gua tidur dalam. Takut. Kau ingat masa kes yang budak Syahir yang aku kena impap tu. Impap berapa lah. Yang Syahir kan, yang bercinta dengan non-Muslim kan, yang aku kena impap kan. So aku memang tak nak lah. Kali kedua aku pergi. Okay. Habis tak cerita kau tak? Lepas ada lagi. Lepas tu baru esoknya kau kena kacau lagi. Masa tu dia, kau asyik call aku, Pis. Macam mana ni, Pis? Selalu dia call aku tau. Ini aku call dia ada rasa semua. Okay, kau bayangkan aku datang dalam pukul 10. Sebab aku nak payment, aku nak masuk rumah lain, nak beli barang kan. Aku masuk. Time tu aku just buat apa aku kemas sikit-sikit. Tak, astagfirullahaladzim. Aku duduk kat luar beranda je. Aku settlekan beli barang online, buat lakaran. Tak masuk dalam rumah Okay. Niat aku hari tu, aku nak pagi tu aku nak datang, aku nak cepat-cepat sorokkan benda yang aku dah buka tu. Sebab tak nak owner tahu. Mula-mula tak ada siapa. Masa aku cari barang tu kan, aku tak kat luar bawah kayu semua kan. Benda tu hilang siut. Benda tu hilang, kau tanya Pis. Itu terus jam aku call Pis, benda ni hilang. Owner tak ada masuk, owner tak ada kunci pendua, owner tak ada apa. Barang hilang di mana? Kau pelik tak? Lepas tu jiran mana ada? Jiran situ kan? Tak ada anjing, tak ada kucing, barang hilang. Kau bayangkan satu hari aku cari barang tu kat rumah tak ada. Sampailah pukul 11 lah, tengah hari lah. 11-12 macam tu. 11 tengah hari. Kau bayangkan dah pukul 11-12. Kalau orang kata pun mustahil lah kau nak rasa seraman tengah-tengah panas berdengkang tu kan. So aku masuk lah. Aku masuk je. Kau tahu kan, kau rasa macam kau buka lampu, tapi ruang dapur tu gelap gila. Aduh. Yang menyebabkan kau meremang, kau tak boleh buat kerja. Malap semua. Semalap apa, tak boleh buat kerja. Aku keluar masuk. Nak sebut dia nama yang orang yang kita call lah. Ya. Okay, aku minta tolong kan, minta tolong dekat brother yang dia pernah jadi caller dekat sini, cerita seram. Minta tolong dia. Dia cakap, Sam kau kena apa, ruqyah apa semua Tak ada lah. Okay, dia bagi zikir dan ayat pendinding lah. Zikir yang selalu senang lah, tapi banyak lah. Tapi aku kena amalkan kan. Kena amalkan dalam seminggu ataupun apa. Aku cakap tak boleh ni, kerja tak siap. Aku kata lala, aku balik, panggil adik aku. Aku nekat datang. Aku cakap ya Allah Tuhanku, dia makhluk, aku pun makhluk. Aku call kan, aku cakap dia risau aku sebenarnya. Aku cakap tak apa Pis, aku makhluk, dia pun makhluk. Dia aku nyata, dia tak nyata kan. Kita bukan mencabar, tapi sebab kita nak hidup. Nak hidup, kita nak kerja. Mungkin ada salah kita pun kan. Lagi satu, memang niat aku pun buka. Aku geram sebenarnya dengan aku tak kisah kau nak mengangkung ke, engkau nak main judi ke apa. Tapi benda tu kau dah macam ibarat mensyirikkan Allah. Sebab member kebetulan dah Apis baca Al-Quran malam tu. Masa yang kita orang lepak nampak benda tu, Apis baca Al-Quran, ngam-ngam terjemahan dia sebelah tu pasal mensyirikkan Allah. Faham tak? Kau menduakan. So aku macam, kau ada masalah ke, kau apa, kau boleh cerita, kita boleh dengar ke apa kan. Kita boleh tolong ikhtiar cara lain. Jangan sampai mensyirikkan Tuhan. Betul. Asyik. Dah macam tu cakap ini kita makhluk, dia pun makhluk kan. Aku masuk, time tu dah zuhur. Aku semayang dengan adik aku. Aku cakap apa nama adik aku, Nami, kau teman aku. Aku nak azan setiap bilik ni. Bilik pertama azan tak ada benda, bilik kedua azan tak ada benda. Ingat tak bilik last tu? Yes, kat dapur tu. Memang rumah aku, kau bayangkan aku sampai so, Nami, kau tolong tahan pintu tu, jangan tertutup sendiri. Dia duduk pada luar, dia pegang tombol macam tu tau. Sebab aku akan seorang masuk dalam kau kat azan. dalam tu. Gila. Aku azan, aku baca apa semua, aku tepuk dinding. Tepuk dinding kan. Lepas tu malam tu tak ada apa sangat, cuma masih ada lagi bunyi budak menangis. Sampailah habis aku buat kerja, sampailah settle rumah tu. Time tu aku dah insaf sikit.
Aku dah tak buka lagu ekspedisi. Okey. Buat lagu apa? Aku buka surah Yasin. Isa Sabian. Sebab kalau nak cakap kau buka surah lain, kau bukannya tahfiz, dia dengar boleh baca. So baca Yasin sebab hari-hari kita dengar sama sekolah, so kau boleh lancar sikit dalam mulut kau, dia jadi zikir kan. Dan aku tak bagi dia datang. Sebab nanti dia punya dejavu, kacau aku punya takut, tak boleh buat kerja satu lagi takut benda ni berkait. Yes. Berkait, so aku tak payah datang berkali-kali dia datang. Tak payahlah, kau tunggu aku kat rumah ke, kau apa ke, sampai macam tu sekali baik punya. Tapi aku tak beritahu owner. Ya aku tahu, alhamdulillah rumah tu aku dah pergi seorang sekarang pun dia dah rasa tak ada apa. Rumah tu dah jadi normal. Cuma sekarang aku bila cerita je benda ni, walaupun aku pergi rumah baru kan, aku cakap ni apa semua, kau akan rasa meremang. Rasa dia hadir, rasa dia apa. Kau kena tak? Aku tak kena sebab aku tak pegang benda tu. Dia yang pegang. Tapi aku pun teringat yang benda yang ikut balik kat rumah dia tu asal dia naik pada kereta aku. Baru aku ingat. Aku lupa nak cerita part tu. Masa tu aku cakap masa tu aku tengah tunggu dia keluar dari rumah tu, aku isap ukur depan rumah. Masa tu aku dah tak sedar hati, aku rasa macam something dorang ni kejap lagi kena ni, kejap lagi kena. Aku baru nak panggil Sam dah keluar. Lepas tu masa betul dia keluar, angin tu kuat. Tiup muka aku sambil aku isap ukur, aku bayang rasa angin yang kau hembus asap tu tolak. Aku kata pergi naik pada Sam cepat. Sam pun keluar. So Sam naik motor dengan adik dia, aku naik kereta, aku follow pada belakang. So sepanjang perjalanan aku follow dia nak balik rumah Sam tu, aku bukan nampak dekat mirror depan ni, tak nampak. Tapi aku rasa ada benda besar kat belakang aku ni kan. Tapi sepanjang bawa kereta aku dah memang. Sepanjang bawa kereta tu aku memang. Aduh, yang datang rumah aku tu besar tau. Tapi yang aku nampak tu, yang ingat kelibat aku cerita tadi kat cermin, kelibat putih satu lagi bilik yang kosong tu, budak tu. Serius, kau buka pintu kau nampak budak menangis. Kau nampak budak menangis? Tapi aku buat lantak aku buat macam acuh tak acuh, mata pejam-pejam tak pejam Aku cakap lepas ni kau tak payah main ketuk-ketuk sebab aku dah buka pintu, aku cakap kan. Itu yang dia tarik balik pintu tu. Itu yang aku suruh Nami, kau tahan pintu. Sekarang dia tutup. Sekarang dia macam ni aku cakap, Nami, engkau dengan aku lain. Maksudnya engkau kalau kena rasuk, InsyaAllah lah kita boleh handle. Tapi kalau aku, siapa nak handle? Aku tanya kan. Aku lupa lah. Tadi kan aku cakap benda tu hilang kan. Kau yang tahu tak bungkusan tu. Kau tahu tak aku jumpa kat mana? Dalam rumah, betul-betul dalam tempat simpanan kayu aku, dalam toolbox aku. Sebab time tu dah siap, dah kemas. Aku cakap dengan Nami, Nami, aku cari benda Allah yang surah-surah kurafat ni. Aku cakap, aku tak jumpa lah Nami. Kau kemas-kemas. Adik aku cakap, tu ke benda tu? Kau bayangkan satu rumah kau cari kau tak jumpa, alih-alih Nami tunjuk, itu ke benda tu bang? Kau rasa? First, dalam persoalan aku, macam mana benda tu boleh masuk dalam rumah? Kedua, owner semua tak ada kan? Dalam aku tahu aku buat apa. Aku simpul, tapi aku jahat lah. Aku masih jahat lagi. Aku simpul, aku baca ayat kursi. Macam biasa lah, aku akan cakap, Ya Allah ya Tuhanku, aku kunci apa yang tak terlihat, yang tak terzahir. Aku simpul kan. Aku kunci, letak dalam amari solek dia. Betul tak tahu dia buat apa, aku nasib dia. Macam tu lah kisah dia. Ekstreman. Ekstrem gila tu. Ini memang gila. Nasib baik cermin tak pecah time tu. Aku risau duk. Risau cermin pecah, risau barang-barang melanting ke. Tapi yang barang beralih tu memang ada si brother yang caller tu kan, dia cakap yang orang tu dah tahu aku buka. Aku tengok. Ingat tak? Dia kata Ada ada, dia kata sebab voice note kau tak dengar, kau forward je kat aku. Dia kata sebab aku dah buka benda tu, betul sebab lah. tu benda tu beralih kan. Cerita dia sebab dia buka kan. Aku dah cakap dia yang dia bodoh sangat pergi buka kan apa. Dia macam ni, benda tu aku rasa tangkal tu dimatikan dengan ikatan. So jadi pelinding lah rumah tu. Tapi dia dah lerai kan, ibarat dia tuan dia kot. Tu yang agak dia ikut sampai sekarang, aku rasa lah. Kau jangan aku naik dengan kau. Jagi kan aku tinggal dalam kereta, ni tuan baru. Dia boleh pergi makan. Itulah tu, tapi so far aku tak kenal lah. Aku malam tu lepas tu esok aku okey normal. Dia je lah. Aku
Yang kena aku tak ada. Balik rumah semua okey. Okey. Aku pernah dengar lah kalau benda yang tulisan macam tu, Betul. nama dia diberi panggil wafak. Itu dah aku nak cari dia. Dah susah nak dapat benda tu. Selalunya dia ada dengan ayat Quran tu tiba-tiba gambar rimau. Tapi ada nombor. Itu kalau tikam mesti ngam tu. Itu Serius? ada yang nombor. Selalu benda ni dia letak kat rumah sebagai orang kata tak nak pencuri masuk. Betul kan? Ada yang Dia macam ni Oshu. ada kat sini. Jangan. Dia macam ni. Dia ada. Dia macam ni. Kalau dia nak kunci, aku cakap nak jaga keselamatan kan. Aku pesan lah. Pesan CCTV. Kan selamat. Kau boleh rekod. Tak, Kau nak tapi sirik dia. tapi yang tak tahan je, tuan rumah tu masa cakap dengan Dak Sam, dia kata, Sam, buat rumah ni keras ke? Ada apa-apa berlaku? Dia boleh tanya pula benda tu kepala jimbit dia lah. Maknanya dah tahu. Memang ke? tahu pula kan. Maknanya dia dah tahu kan. Cuma nak kepastian sama ada kau diganggu atau Yes. tidak. Memang betul lah disimpan benda tu. So aku macam nak marah-marah. Tak marah apa, aku macam ya Allah Tuhan, kau ada sebab lah kenapa aku diletakkan dalam situasi tu satu, dan kenapa aku berjumpa dengan Ona. Tak yang kau nampak tu, Aha. dia macam mana? Maksud aku berbaju, Dia tu macam tengah duduk ke apa? Dia macam kong. Okay. Dia menghadap bucu dinding. Alone. Dan Berajuk. bucu dinding tu lah yang aku menghadap, aku azan. Aku cari kiblat dia, aku azan. Bawa aku puas hati. Kira macam okay, kau lawan aku, kau nak uji lah. Mungkin ini ujian kan, untuk takutkan kita punya iman ke Iman, apa kan. yes. So aku kata aku fight lah. Sebab mula-mula aku takut. Serius. Dan itu time yang Hafiz akan nampak aku takut gila. Selalu kan aku macam naik studio seorang-seorang, berjalan kaki seorang-seorang, tak setakut tau. Betul? Ni kau setakut. Sampai aku 2-3 kali, weh, macam mana ni? Weh, macam ni. Sebab aku kan risau apa. Dia langgarnya tangga, jatuh, patah kaki, macam mana? Duit dah ambil, rumah nak kena settle, amanah tau kan. Tu aku kena pegang, susah. Banyak cerita dia. Tapi tu yang paling ekstrim lah. Okay, lembaga yang kau nampak, Fiz, mungkin kau boleh describe apa Okey. rupa dia. Pertama, aku memang dah sisi aku dah makin dah kuat sikit, aku tak tahu. Tapi aku memang mata halus aku tak buka. Aku je boleh nampak benda tu hitam. Tapi aku nampak benda tu bentuk sama. Tapi aku tak boleh nampak jelas. Aku nampak dia bukan berdiri. Cangkung. Tapi aku nampak objek pada bumbu pandang aku. Aku menonggak macam ni. Aku cakap jujur, aku senyum balik kat dia. Lepas tu aku pergi tangan. Sebab aku bukan nak senyum sebab aku senyum kau ikut aku balik. Itu je. Sebab je sampai sini kau berdiri nak duduk atas bumbung ni. Ikut aku balik. So aku senyum, lepas tu nak kepastian aku tanya Ses sebab aku memang mata halus tak buka. So macam takut aku punya mata rabun ke apa. So saya tengok. Dia pun confirm betul ada. Makhluk tu lah. Aku tak boleh describe bentuk apa sebab aku memang tak nampak. Cuma nampak bentuk satu dia je gelap. lagi. Lepas malam tu kan, aku mesej ayah aku, ya tolong ya, Ona buat ni, aku cerita tu. Dia blue tick bagi aku. Bapak aku blue tick kat aku sebab aku risau. Dia macam ni je, kalau kau takat nampak benda melintas kau tak ada masalah. Tapi ini dah macam mentera baik. Yes. Dah ada ikatan dia apa semua kan. So aku macam tanyalah ayah aku, lebih arif kan. Besok pagi kau tahu dia cakap apa? Kau ni bodoh. Kau ni bodoh tu ya, tu dia masalah. Dia dah blue tick aku, dia kata kau ni bodoh. Kau cerita lah apa jadi kat Aku cerita lah macam nak minta pendapat ke apa, nak surah baca dia, kata kau ni bodoh. Lain kali jangan buat macam tu. Siapa suruh kau buka? Itulah. Aku cakap, alah, biasa ayah, manusia sifat dia ingin tahu. Betul tak? Alah, biasalah dah. Tapi ada benda sepatutnya kita tak perlu tahu pun. Ya. So, Betul lah, benda-benda betul buka, lah. Apa yang ayah aku cakap betul lah. Betul. Ya, betul. Dia kata aku bodoh, tak ada otak. Betul lah. Aku dah maki dia dari tu dah. Kalau aku pun dah nampak kuning tu kan. Betul. Dah lah. Dah tahu dah kan. Dalam tu pun kau dah aku rasa tak payah tahu kot isi dalam. Tapi orang kata Macam nak orang jadikan pancing. cerita. Tapi memang tak, kau takkan nampak betul tak dia besar ni je. Dia Halus. besar ni, dia dalam masking tau. Sebab tu aku macam, apa benda ni? Aku nak masking. Aku cakap, aku nak kerja, aku siap. Cabut kuning, macam petak gula. Gula-gula. So aku macam, menarik lah, nak tengok lah. Bila aku buka, ada satu gulung panjang tau pas dia punya kain. Sebab kain kan boleh digemuk kan, digenyok kan. Cik, panjang ni, aku cakap. Aku cuba baca nombor dia, tak boleh.
Tidak, dah kaya dah aku. Okay, lepas kau buka, lepas tu kau ada baca-baca kat benda tu, Okay. owner tu ada marah kau ke ataupun tegur apa-apa kat kau? Dia tak ada. Dia dapat kesan apa-apa tak ada? Tak ada siapa. Tepias Sebab aku rasa macam ni kau zaman moden, kau mungkin tak percaya benda ni. Tak, just mungkin kau sakit ataupun mungkin sama ni kau alami gangguan, lepas tu kau jumpa orang-orang yang perubatan yang sekarang kan kau boleh tengok kadang-kadang orang pakai kopiah semua boleh mengaku dia boleh berubat Betul. kan. Dia boleh mengaku dia dapat ustaz, betul. So dia bagi kau ambil ni, tampal kat rumah. Contoh, kau ikut je sebab kau takkan buka, betul tak? Macam kau, siapa yang pernah pergi berubat? Kau pernah pergi berubat macam tu kan. Dia bagi, kau ambil je. Kadang-kadang kau tampal, kau tak percaya pun. Tapi benda tu yang kau bagi dia tempat tau, perlindungan apa semua, betul tak? Sebab kau dah terlalu percayakan dekat dia. Betul. Tu yang jadi kebergantungan. Nak pula masuk, aku yang masuk ni tak ngam dengan benda tu. Itu yang mula dia menjelma kan. Dari satu dia bosan kot. Sekarang dia cakap dia sunyi, lonely kan. So dia nampak, wah budak muda kacau lah. Okay, lagi satu aku rasa pentingnya kita belajar jawi hingga bahasa Arab. Sebab dulu bila aku tengok wafak ni kan, aku ingat dia benda yang baik. Betul. Kan? Sebabnya kita tengok, wah kan, ni tulisan Arab kalimah-kalimah kat dinding. Baik, bagus ni kan. Betul. Rupanya benda lain. Mungkinlah orang yang menggunakan tu pun tak tahu apa bendanya itu. Kan? Orang jual, dia beli. Betul. Pun boleh jadi aku rasa. Tapi yang ni memang dia dah mengaku. Memang bukan tak tahulah, memang tahu lah. Dia ibarat macam ni aku letak atas meja ni tisu kan, tisu ni aku letak kan. Lama-lama semua orang bergantung. Oi, jangan alih. Tisu ni boleh bawa tuah, orang cakap. Kau dah bergantung kat dia kan. Benda jin ni dia akan murni lah. Dia akan realisasi kan. Daripada mata-mata kau yang zahir, yang terhijab ni kan. Daripada kita kan lahir dengan mata terhijab. Sebab tu kita ada rukun iman apa semua kan, untuk mempercayai apa semua. Kau percaya, lama-lama dia duduk situ kan. Bila ada seorang macam aku alih, bodoh tisu buang, dia marah lah tempat dia. Tempat dia alih. Betul tak? Sebab tu jangan agungkan benda. Letak, jangan bagi sifat dia sempurna ke apa ke. Gitu lah. Okay. Okay, sepanjang cerita ni memang jugalah. Betul. Kan? Aku terkejut. Terkejut gila. Kenapa? Tak boleh dibayangkan. Kau bayangkan lah pergi lepak keluar, lepas tu tengok atas bumbung ada benda yang besar merangkak macam cangkung. Memerhatikan kau. Gila. Kalau aku pun aku tak tahulah aku buat apa kan. Tapi senyum. Bukan senyum. Kau tak ada reaksi. Dia bukanlah kata aku berani masa tu. Dia macam ibarat macam perikap aku balik macam tu. Sebab dia tak kacau. Aku jujur pandang aku pula tak nampak sangat. Dia sama-sama macam senyum balik. Tak kau lah. Dan dia kena ikut aku balik dah. Okay. So cerita hari ni aku rasa agak menarik kan. Betul. Sesempak lah. Gila. Nampak gila. Aku rasa yang sedang menonton pun setuju dan macam biasalah. Memang takkan puas lah kan. Betul. Terus terima kasih kepada Sam dan juga Hafiz kan. Kita lebih pada Sam kan. Tak ada apa sangat lah kan. Membantu dia, menyelamatkan dia. Kau tahu. Okey lah. Penggulungan. Kau bagilah sikit satu kata untuk penggulungan. Okay, nasihat aku kepada semua penonton. Macam aku nasihat sebelum-sebelum ni kepada korang semua. Macam mana jahatnya kita dekat dunia ni, apa dosa sekali. Bukanlah aku menghalalkan korang untuk buat dosa, tak. Setiap manusia semua melakukan dosa. Jangan sekali-sekali mensyirikkan Allah. Kadang kita tak perasan, kita ambil benda tu letak sebagai ni. Sedangkan walaupun contoh pun ada ayat Quran digunakan. Okey, pernah tak korang dengar ceramah agama kan? Ada ustaz beritahu pasal ayat kursi pun, kalau kau tak fahami, sebab okey, tujuan asal ayat-ayat diletak kat rumah tu semua, bila kau masuk rumah kau baca. First benda yang baca, bukannya kau baca ayat letak kursi jadi pelinding lah. Maksudnya kau letak ayat tu sebagai pelinding, bukannya kau letak Tuhan untuk melindungi kau. Maksudnya kat sini apa-apa sekali pun, walaupun orang bagi kau ini ayat suci Al-Quran ni tampal, InsyaAllah tak.
jangan letakkan kepercayaan kat situ, tapi letak pada Tuhan. Benda tu jangan mensyirik lah. Senang kita jangan mensyirikkan tu Tuhan. Kalau kau mensyirikkan Tuhan, aku tak tahulah kan. Ni Allah Maha Pengampun. Mungkin kalau korang betul-betul taubat selepas korang mensyirik, insya-Allah Allah mengampunkan. Kalau tak, kena ingat dosa mensyirik adalah dosa yang sukar untuk diampunkan sebab kau menduakan Tuhan, bukan menduakan makhluk. Itu bisnes selalu orang tampal cakap nak buat rezeki. Betul? Betul tak? Macam tu baik kau sembah hari kertas tu, minta maaf lah bahasa ni kasar. Tapi kau sembah lah. Tukar syahadah tu, letak nama kertas. Apa nama kertas tu, letak nama kertas tu. Tu je lah, tak ada apa dah. Lagi satu, adab lah jaga. Lagi sekali adab. Jangan buat kerja bodoh-bodoh. Jangan. Jangan. Itulah aku rasa setiap kali kita bercerita kan, adab ni memang kita tekankan kan. Yalah, adab sama makhluk, sama manusia Betul. kan. Tapi kadang-kadang kita kena faham jugalah benda-benda ni kadang tak ada pasal dia yang cek pasal kita. Bukan manusia nak cek pasal dia dia ni memang dah berjanji dia dulu nak sifat mengganggu, dia nak mengganggu anak-anak Adam. Kan. Jadi kadang-kadang lah pada aku benda ni kadang lah kau teralih kan. Benda tu tak ada apa, tapi nak dijadikan asbab benda dia tu nak mengganggu. Betul. Kan. Benda tak ada apa, tapi konon lah kan, apa ni, dia dah alih buat aku kan. Lepas tu dia nak pula ada buat perjanjian. Perjanjian tu tak perlu pun sebenarnya. Kan. Benda boleh dileraikan, tapi sebab kita sendiri, kadang-kadang orang mungkin tak apa, kita buat perjanjian, settle. Kan. Tapi pada aku benda ni bila kau dah buat perjanjian tak settle pun sebenarnya. Betul. Kan. So, pada korang, pada akulah bila jadi benda-benda macam ni nak ada buat perjanjian, tak perlulah. Sebab kita ada yang lebih berkuasa kat dunia ni. Bukan dengan perjanjian tu kau dah tak diganggu. Alright. Mantap cerita kali ni. Aku rasa tak tahulah lagi bila ada cerita yang macam ni. Betul. Janganlah minta. Jangan minta dijamu aku dengan dia lagi lah. Nyusahkan aku juga kadang. Aku pernah tengok muka dia. Okay Mi. Dari awal sampai sekarang, sampai hujung video ni, aku berdegup kencang dengar kau. Punyalah memahami, menjiwai cerita ni. Apa pun, memang gila lah. Kau memang gila lah Sam. Itu saja. Okay, kepada anda, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe Santai Chill. Jumpa anda. Tadi aku memang saja lawak. Okay. Okay, jumpa anda pada minggu akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.